Saya ingin mulakan dengan membetulkan beberapa fakta yang disebut oleh Perdana Menteri tentang pengangguran, dan saya ucap terima kasih kepada Menteri Ekonomi juga memberi maklum kepada saya. Angka sebenarnya sekarang ialah 860,000 yang disebut oleh Perdana Menteri 2 hari yang lalu adalah 720,000. Jadi lari 100,000 lebih. Tetapi unjuran untuk akhir tahun ini yang membimbangkan. Sekarang ini kalau jumlahnya peningkatan hanya mencecah 826,1 ribu orang, kalau MIR mengandaikan kalau senario ekonomi ini tidak bertambah baik, dia akan mencecah 1,46 juta. Saya tekankan perkara ini kerana dia ada hubung kait dengan penggubalan dasar kita. Dan juga sama ada pakej rangsangan ekonomi dan juga pakej prihatin. Kerana 1 juta itu tidak melibatkan 1 juta keluarga. Perkeso menyebut 3 hari pertama Julai itu penurunan kehilangan jumlah pekerjaan itu sama dengan setengah bulan April. Jadi Employment Retention Program umpamanya itu sudah oversubscribe, walaupun ada kenyataan daripada kerajaan untuk memberikan pertimbangan untuk hal yang sedemikian. Saya tekankan soal pengangguran ini. Ya, Muhammad, ada permohonan untuk mencelah. Ya, pengangguran ini kerana dalam rangka program kita bersama pakej prihatin atau pakej rangsangan dalam menjana pertumbuhan ekonomi, soal mengendali permasalahan keluarga yang terjejas akibat pengangguran yang tak termasuk seperti mana yang saya sebut semalam, unpaid leave. Unpaid leave kalau sebulan kita fikir mungkin sebahagian keluarga boleh bertahan, tapi kalau lebih dari itu mungkin hadapi masalah. Terima kasih, Pak Dixon. Seperti mana yang kita ketahui, dalam negara ini ada undang-undang dan ada akta yang membolehkan pembelaan terhadap mereka yang terpaksa diheret dalam COVID-19 ini. Ada 3 pasal yang berhormat dalam Dewan Yang Mulia ini. Mengikut pandangan daripada MEF, Malaysian Employer Federation, sebanyak sekitar 1.46 juta yang akan kehilangan pekerjaan kalau tidak dapat diselesaikan dalam kadar segera. Dan juga kita ada satu lagi tabungan yang telah pun diluluskan dalam Dewan ini, tetapi tidak digunakan oleh Kerajaan Perikatan Nasional secara total. Seperti mana dalam skim insurans pekerja. Dalam skim insurans pekerja itu telah termaktub dengan jelas kalau syarikat itu tidak beroperasi, berlaku rentri kerja tentara ataupun bencana, akan layak mendapat SIP. Namun apa yang saya lihat, sampai ke hari ini, SIP tidak digunakan sebagai landasan untuk memberikan laluan atau membantu pekerja. Sepatutnya kerajaan menyumbang atau menyuntik dalam tabungan ini, kerana dia ada potongan 0.2% majikan, 0.2% pekerja. Tetapi tidak digunakan kerana apa? Kerana mungkin tak tahu ataupun takut wang itu tidak dikembalikan. Saya nak beritahu, wang itu boleh dikembalikan kerana itulah kutipan pencarum. Dan yang keduanya, dalam SIP itu ada penyelesaian, memberikan knowledge ataupun pengetahuan tentang bagaimana mereka nak berdepan dengan keadaan bencana itu, dan diberikan ilmu untuk mereka mendapat masa depan yang lebih baik daripada apa yang ada. Jadi conclusion yang saya lihat ialah kegagalan menggunakan SIP yang ada undang-undang yang telah dibuat pada tahun 2017 bermaksud adalah untuk memberikan kelonggaran ataupun peluang terbaik pekerja yang kita khawatir 10% kalau diambil kira sekitar 3.3 juta yang akan berdepan dengan pembuangan yang luar biasa dalam COVID-19 ini. Apakah Pak Dixon bersetuju dengan saya bahawa kerajaan tidak boleh berlengah waktu, dan ini adalah yang terbaik untuk kerajaan memastikan bahawa SIP ini tidak diabaikan, dan pastikan 1.4 juta yang diramalkan oleh MIF ini
tidak menjadi igawan buruk kepada semua pekerja yang terlibat secara langsung dalam COVID-19 ini. Terima kasih, Datuk Speaker. Terima kasih, Kapa. Skim insurans pekerja ini telah diperkenalkan dan saya percaya menteri yang berkenaan harus jelaskan. Kerana selain daripada dana daripada pencarum, ia memberikan suatu pendekatan yang lebih komprehensif. Ada umpamanya jangkaan, anticipation, ada masalah, kemudian training, itu dimasukkan dalam skim insurans pekerja dan saya harap teguran yang dibuat oleh saudara Yang Berhormat Kapa itu akan diberi perhatian. Saya akan teruskan dengan membicarakan tentang beberapa langkah fiskal dan juga ekonomi secara menyeluruh yang dibuat oleh kerajaan, termasuk pertamanya soal dana prihatin, pelan jana semula ekonomi negara, penjana, soal prihatin tambahan dan juga untuk PKS. Kebanyakan program ini dari segi inisiatif umpamanya package prihatin itu didukung. Saya tegaskan semalam, perbahasan di parlimen itu bukan untuk melengahkan. Jangan guna alasan kononnya kerana ada perdebatan atau perbahasan parlimen, langkah membantu rakyat itu dilengahkan. Itu tidak benar sama sekali. Itu hanya hujah, dalih untuk mengelak dari perbahasan parlimen. Kalau parlimen berbahas umpamanya bulan Mac dan pelaksanaannya tak selesai perbahasan, nak laksanakan tidak ada masalah sama sekali. Ini sudah ditegaskan, sebab itu kenyataan-kenyataan kita itu semua usaha package ransangan dan package prihatin itu didukung. Cuma peluang kita bahas, saya bagi contoh banyak package PKS. Pelaksanaannya itu dipertikai kerana disalur melalui bank. Bank ada beberapa peraturan dan syarat keutamaan, termasuk collateral, termasuk track record SME berkenaan dengan bank. Jadi yang lain yang di peringkat bawahan ini, SME yang agak lebih bawah, tidak akan mendapat manfaat. Sebab itu kita merasakan pelaksanaan itu harus diubah suai supaya agensi yang bertanggungjawab dapat bersama mengendali dana selain daripada penyerahan total kepada bank. Dan saya tekankan yang lebih penting ialah berapa jumlah dana. Saya katakan 5% itu tidak mencukupi. 5% mengandaikan ekonomi akan dapat diperbaiki atau membangun akhir tahun ini atau awal tahun depan. Tetapi semua angka-angka menunjukkan penurunan dan jangkaan jumlah pengangguran dan sebagainya itu bertambah. Dan defisit membengkak bukan menjadi masalah. Oleh demikian saya gesa kerajaan untuk memberikan perhatian dan menimbangkan untuk menambah peruntukan segera dengan keutamaan menjana pertumbuhan ekonomi dan keutamaan pakej prihatin. Kita tidak mampu melihat sebagai rakyat jutaan yang menghadapi masalah hidup seperti biasa. Dan saya tidak mahu, sekali lagi saya tekankan ya, tidak mahu jadi masalah defisit yang membengkak ataupun kewangan ekosistem ini menjadi istilah yang umum, tetapi memberikan penjelasan. Kalau kita nak tambah dari 5 hingga 10%, saya sebut semalam Singapura itu agak contoh yang lain sebab dia sampai mengangkat hingga 20%. Tetapi umumnya negara-negara anggap 10% itu mungkin memadai untuk peringkat ini. Johor Bahru minta laluan. Terima kasih Yang di-Pertua, terima kasih kepada Port Dickson. Port Dickson sebut tadi bahawa betapa pentingnya ada perbahasan itu dan juga hasrat daripada Pakatan Harapan untuk menambah baik dari segi jumlah yang kita nak kongsikan ataupun nak agihkan kepada rakyat serta menambah baik soal pelaksanaan. YB Port Dickson tadi sebut
bagaimana skim-skim pinjaman kepada PKS ini disalurkan melalui bank-bank ataupun agensi tertentu. Saya nak ambil satu contoh buat Port Dickson bertanyakan kepada Menteri. Kita tahu bahawa satu peruntukan sebanyak 500 juta ringgit telah disalurkan melalui Bank Simpanan Nasional. Apabila pengumuman itu dibuat, kerajaan memberi jaminan kepada IKS ini, kamu boleh memohon sehingga hujung tahun. Dan apabila memohon, dalam tempoh seminggu, proses ini akan dilaksanakan 2 minggu, kamu akan dapat wang tersebut. Apa yang berlaku sekarang Port Dickson? Bila saya dapat aduan daripada IKS ini, mereka sebut, bila pergi ke bank tersebut, permohonan telah ditutup. 22 Mei telah ditutup, maka IKS ini yang cuba memohon sekarang tidak dapat mohon. Yang saya nak mohon juga kepada Menteri untuk menyatakan kebenarannya, pada bulan Mei itu sebagai contoh di Johor, apabila kita lihat dari segi backlog, terdapat lebih daripada 13,000 majikan yang mohon tertangguh. Dan kerana begitu banyak backlog permohonan yang tidak boleh diproses, maka permohonan ini ditutup. Jadi saya setuju dengan pandangan Port Dickson supaya peruntukan ini kita semak semula. Apa jadi kepada IKS yang datang ke bank selepas 22 Mei ini? Adakah kerajaan mempunyai rekod berapa banyak IKS yang telah ditolak ke tepi, tidak boleh masuk permohonan, sedangkan permohonan sebelum ini masih gagal diproses? Mohon penjelasan. Port Dickson. Terima kasih Johor Bahru kerana ini memberikan satu fakta berdasarkan kenyataan dan pengalaman apa yang berlaku. Ya. Ada dua, saya nak jelaskan ini dulu ya. Satu tentang pelaksanaan awal. IKS menyatakan yang diberikan perhatian dan dukungan dan kelulusan lebih banyak IKS yang besar, yang punyai track record yang baik dan kolateral memuaskan untuk bank. Tujuan kita ialah menyelamatkan IKS. Saya tidak menghalang kalau satu dua yang dipilih kerana keupayaan mereka, tetapi ternyata IKS yang di peringkat lebih rendah itu nampak tersisih daripada ini. Dan apa yang disebut oleh Johor Bahru menunjukkan bahawa jumlahnya sekarang tidak cukup dan jumlah yang memerlukan itu masih bertambah lebih besar dan memerlukan penjelasan daripada kerajaan mengenai kedudukan tersebut. Laluan lebah pantai. Setiausaha. Bagi Setiausaha. Okay. Terima kasih. Adakah Yang Berhormat Port Dickson setuju bahawa dengan krisis yang berlaku pada hari ini, sebenarnya conventional economic prescription dengan izin tidak lagi boleh dipakai, tetapi kita perlu satu anjakan paradigma yang benar-benar menyeluruh. Dan apakah harapan Port Dickson terhadap apa yang diwar-warkan oleh pihak kerajaan dalam pembentangan New Deal yang mereka katakan? Port Dickson boleh? Saya bukan MCKK tapi lebah pantai. Sila lebah pantai. Ya, semua tadi MCKK. Jadi yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Port Dickson tu berkenaan dengan pembentangan di Parlimen. Saya kesal sehingga hari ini belum kelihatan bila agaknya kerajaan akan membentangkan pakej rancangan ini ke Parlimen untuk kita bahas. Mungkin bulan 9, mungkin tak tentu lagi. Itu yang perkara yang pertama. Kerana yang Port Dickson bangkitkan adalah persoalan yang boleh dibangkitkan berkenaan dengan pelaksanaan. Saya bagi satu contoh, semalam kita dilaporkan isu moratorium bank. Ya, setakat semalam bernilai 55.2 bilion ringgit, bukan satu jumlah yang kecil. Dan kita tahu, kita sedar sewaktu ia diumumkan sekitar 26 Mac yang lalu, sebelum diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 27 Mac, sehingga hujung April, sehingga masuk ke April bila ia dimulakan, timbul keadaan di mana tak tentu moratorium itu akan berkenaan dengan kadar faedah. Timbul masalah di situ kerana tidak ada perbincangan. Jika perkara itu dibahaskan di Parlimen, sudah tentu kita akan dapat teliti perkara ini. Apakah pandangan Yang Berhormat Port Dickson tentang isu moratorium bank ini? Dan juga kalau kita lihat,
sekiranya perkara ini dibawa ke Parlimen dan dibincang dengan ahli-ahli Parlimen, sebagai contoh isu wage subsidi dengan izin. Sewaktu ia mula diumumkan, nilainya adalah sekitar 6,5 bilion. Tetapi kami di belah Pakatan Harapan telah mengumumkan, telah memaklumkan bahawa jumlah itu tidak memadai. Malah mekanisme penyaluran dana itu juga kita lihat kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, dibayar kepada syarikat dan syarikat yang membayar kepada pekerja. Jadi isu tentang pelaksanaan itu seharusnya boleh kita bahas dan kita cari jalan penyelesaian yang lebih baik. Apa pandangan Yang Berhormat Pak Dickson? Terima kasih. Terima kasih. Pertama, titiwangsa tentang prescription biasa ekonomi. Kita jelaskan bahawa yang disebut new normal dalam menghadapi COVID-19 ini tidak harus memberi pendekatan ala kapitalis yang sama dengan kebobrokan yang sama. Harus ada kekuatan kesediaan untuk menerima kenyataan baru atau new realities ini dengan anjak betul disebut anjakan paradigma. Anjakan paradigma ini disebut oleh kerajaan dah 30 tahun. Tetapi anjakan paradigma ini difahamkan sebagai sedikit perubahan. Kalau Tuan Di-Pertua sedia maklum, kalau Thomas Kuhn, itu anjakan paradigma itu systemic change. Maknanya kalau kita nak ubah kesan climate change, kesan inequality, penekanan digital technology, ini patut menjadi kerangka baru. Kalau tidak, kita lakukan perubahan ini, beberapa pakej rangsangan ini, mengekalkan inequality. Kesenjangan akan bertambah, sama juga. Malah sekarang ini, kemiskinan bertambah, kesenjangan bertambah, maknanya new realities itu, pendekatan baru, tidak membantu menyelesaikan masalah asasi negara, termasuk penggunaan teknologi, menyelamatkan persekitaran dan climate, dan ketiganya soal yang disebut kemiskinan dan kesenjangan. Apa yang disebut oleh Lembah Pantai, Perdana Menteri telah beri perakuan dan saya terima baik bahawa dalam sesi ini juga pakej akan diumumkan. Belum ada dalam peraturan dan belum ada dalam makluman, tetapi saya masih ingat Perdana Menteri menyebut kita akan bentangkan pakej tambahan termasuk membahaskan pakej yang telah diperkenalkan. Dalam sesi ini kita menunggu. Karena kalau tidak, umpamanya seperti mana disebut oleh Lembah Pantai, tidak ada ruang untuk membahas secara spesifik dan untuk menteri menjawab, menjelaskan selain daripada perbahasan umum titah diraja pada hari ini. Minta laluan Pak Dickson. Terima kasih. Bukan MCKK, Bukit Pentajam High School. Saya setuju dengan perbahasan dan juga ucapan daripada Yang Berhormat Pak Dickson tentang perlunya satu tindakan yang lebih drastik daripada apa yang dilakukan oleh kerajaan setakat ini untuk membangunkan, memulihkan semula ekonomi kita pasca wabak COVID-19. Saya nak minta sedikit ulasan daripada YB Pak Dickson tentang satu golongan yang saya rasa mungkin antara golongan yang paling terkesan, iaitu golongan anak muda belia di Malaysia. Data terbaru menunjukkan bahawa pengangguran belia telah mencecah 12.9%, iaitu satu angka yang paling tinggi dalam sejarah negara kita sejak tahun 1982, tahun kelahiran saya. Saya rasa golongan ini memang jarang mendapat perhatian dan daripada apa yang kita lihat setakat ini, mungkin syarikat-syarikat yang lebih besar akan mendapat sedikit manfaat daripada pelbagai pakej kerajaan, tetapi apa pula dengan golongan belia, golongan anak muda? Terima kasih. Terima kasih Bukit Pentajam. Sedikit Yang Berhormat Pak Dickson. Salam Maucur Pematang Pauh. Ya, okay. Kalau boleh bersekali. Terima kasih Speaker, Yang Berhormat Ketua Pembangkang. Saya mendengar daripada kenyataan Menteri di bawah Perikatan Nasional yang mengatakan memandangkan kita perlu ada sidang parlimen ini untuk memperkenalkan undang-undang bagi menyelamatkan dan menjaga kebajikan syarikat-syarikat termasuklah semua penyewa premis. Contoh di Singapura, mereka adakan seawal sebuah akta baru, Akta COVID-19, langkah sementara. Maksudnya parlimen bersidang untuk memperkenalkan undang-undang force majeure yang memastikan contractual obligations dapat terbatal dikala bencana ekonomi melanda rakyatnya. Sekarang kita dengar Menteri Umum hanya pada bulan September
baru nak bincang pasal undang-undang bagi Malaysia. Apakah pendapat Yang Berhormat? Adakah kita kehilangan peluang yang begitu besar sementara beratus syarikat-syarikat termasuklah penyewa premis yang kehilangan dana diusir kerana tidak dikuatkuasakan undang-undang sebegini bagi menghormati dan menjaga hak mereka. Mohon pandangan Yang Berhormat. Bukit Mentajam membangkitkan soal kesan COVID-19, pengangguran, terutama pengangguran belia. Kenyataan daripada Jabatan Perangkaan yang terbaru menunjukkan jumlah kohort belia ini terlalu tinggi, maka program pelaksanaan oleh kerajaan itu tidak boleh seperti dulu. Ya, saya bangkitkan sekarang tentang new normal ini. Masalahnya ialah kalau kita lihat, dan kita banyak inisiatif yang kita sokong. Ya. Saya tidak mahu nanti dianggap kita bangkang semua. Tidak. Pakej prihatin kita sokong. Tetapi kita menekankan keperluan melakukan anjakan yang benar. Umpamanya saya sebut tadi, bagaimana tentang New Green Deal? Bagaimana tentang pendekatan masalah kemiskinan dan kesenjangan? COVID-19 ini menyebabkan di antara lain, yang kaya bertambah kaya, yang miskin lebih papa ke dana. Jadi maknanya langkah kita tidak boleh langkah biasa. Bagaimana boleh kita tangani? Bukan saja di sini, di Amerika Syarikat. Beberapa syarikat yang mencatat kekayaan yang luar biasa. Dan kebetulan orang-orang itu berpengaruh dalam ruling clique atau ruling elite. Apakah ada keupayaan, keberanian, ketegasan, pimpinan untuk menentukan golongan yang mengaut kekayaan yang besar ini dapat memberikan pulangan, mengagihkan kekayaan kepada golongan yang berpendapatan rendah. Bila syarikat itu untung berpuluh-puluh bilion, mereka hanya berbelanja dengan seenak-enaknya. Bila dia menghadapi masalah, pertama yang dilakukan, buang pekerja. Kedua, mohon suntikan daripada kerajaan. Dan kebetulan mereka ini kelompok yang berpengaruh. Dia main golf sekali, dia ada reception dan dinner, hadiah-hadiah sekali. Jadi orang-orang ini didengar ketimbang atau berbanding dengan golongan yang banyak. Sebab itu saya katakan perlu ada anjakan untuk menerima kenyataan new normal is not bringing back the old normal. Pematang Pauh menyebut tentang akta. Ya, saya tidak faham mengapa September diadakan. Ya. Kalau kita rasa perkara ini terdesak, biarlah dibahaskan. Yang Pematang Pauh sebut itu akta. Pakej ini yang disebut oleh Perdana Menteri belum ada dalam jadual. Saya tidak tahu kalau ikut jadual setelah perbahasan jawapan menteri belum ada. Bila nak dibentangkan? Dan kalau dibentangkan dan kemudian minta bahas 2 jam, dia tidak ada makna dari segi pengiktirafan, penghormatan kepada ahli-ahli yang berhormat untuk membahas dan memberikan input yang sebaiknya. Jadi saya tekankan sekali lagi ya, keperluan memenuhi lompongan dari sudut pendekatan kita yang lemah sebelum ini, soal kemiskinan dan kesenjangan, yang termasuk belia dan wanita, soal New Green Deal, persekitaran, climate change, soal penggunaan teknologi baru, digital, yang belum dapat kita bereskan kerana isu kelemahan online, connectivity. Kita dah bincang dan ramai ahli-ahli yang berhormat sentuh. Saya fikir hal ini diberi penekanan selain daripada etika atau akhlak dalam pemerintahan. Kerana kita boleh bicara semua ini tanpa soal akhlak dan etika dalam kerajaan, pemborosan, ketirisan dan rasuah akan terus menular. Saya berpindah sekarang tentang isu COVID-19. Dan tentunya seperti mana ahli yang berhormat yang bincang dan menyentuh sebelum ini, kita bersama menyatakan penghargaan kepada rakan-rakan di barisan hadapan. Ya. Yang cukup menyentuh perasaan kita.
kesediaan mereka bekerja, kesediaan mereka menghadapi risiko. Bukan soal kerja berat saja. Tapi saya nak tekankan kepada kerajaan, bila kita sebut tentang barisan hadapan, ya doktor, jururawat, pakar-pakar, spesialis lainnya, technician, jangan lupa, pencuci. Kadang-kadang ada saya jumpa seorang pencuci, dia kata, macam kami ni tak ada risiko. Jadi tolonglah ingat supaya semua ini bertahan. Ya, saya tanya apa istilah pembersih pencuci ni, kalau Piramli diguna hai tukang cuci. Jadi saya harap kita ambil kategori ini, kalau kita ada sedikit habuan, kalaupun tidak ribu-ribu untuk seperti pakar, bagilah 100 ke 200 kurang-kurangnya pada tukang cuci yang telah juga mengorbankan masa dan risiko. Baik, satu hal yang telah saya sentuh sebelum ini, iaitu tentang pengumuman jumlah yang dilakukan, jumlah jangkitan COVID yang agak rendah dan membanggakan. Dari segi umumnya, ya, saya ingin tekankan bahawa peranan Kementerian Kesihatan, terutama penjawat awamnya lah, saya tak mau sentuh menterinya, itu membanggakan. Ya, nampak dapat segera, malah Menteri Alan pun menyebut tentang pengumuman yang harian, dan ini memberikan rasa lega di kalangan rakyat, tahu masalahnya, memberi peringatan tentang penjarakan atau pembatasan sosial yang diumumkan oleh Menteri tiap hari. Ini langkah-langkah yang baik, termasuk juga Menteri Wilayah Persekutuan yang turun, walaupun stylenya agak lain sikit, tapi turun ke bawah untuk mendapat menyentuh permasalahan rakyat secara langsung. Ya. Tetapi saya nak tekankan satu hal yang jangan kita remehkan, iaitu apakah benar jumlah ini jumlah yang real? Kalau kita banding 3 negara yang jumlah penduduknya lebih kurang sama, Malaysia, Australia, Canada, testing capacity, keupayaan menguji kita ini terlalu rendah. Malaysia 0.18 ujian tiap 1,000 orang. Australia 1.98. Canada 1.03. Kita nak tahu jumlah jangkitan juga terkait dengan jumlah ujian. Kita uji 10,000 orang dalam kluster, kita dapat 1,000. Kita uji 100, mungkin dapat 1. Oleh demikian, untuk menjamin keselamatan rakyat, testing capacity itu mesti lebih meningkat. Ya. Canada, seperti yang saya sebut tadi, 1.03 per 1,000, ada 243 kes baru dan 8,783 kematian. Australia 1.98, 183 kes baru, 108 kematian. Malaysia, tahap ujian ini 0.18 bagi tiap 1,000 orang, 7 kes baru, 122 kematian. Kita doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita berjaya dalam usaha kita, tetapi keupayaan menguji itu penting. Yang kedua, soal kaedah yang digunakan. Saya tidak menyatakan saya punya kepakaran. Ya. Tetapi dari maklumat yang diperolehi, kajian dibuat, kaedah ujian yang kita guna antigen, itu ada pertikaiannya. Berbanding dengan apa yang dibuat oleh Sarawak Disaster Management Committee, yang jauh lebih berkesan. Contohnya, bila dites di KLIA menggunakan ujian PCR, polymerase chain reaction, PCR,
negatif. Dikaji di KLIA, negatif. Turun ke Kuching, dikaji mengikut kaedah yang disebut yang digunakan oleh SDMC, itu gunakan antigen, positif karena guna PCR, maaf ya, di KLIA guna antigen, PCR di Sarawak, dan PCR itu lebih spesifik, lebih menepati dan mendapat mengesan ke si penyakit. Saya percaya pakar-pakar di Kementerian Kesihatan boleh meneliti semula. Saya tidak mahu umpamanya memberikan satu pandangan kepakaran, tapi berdasarkan kenyataan yang berlaku, ya, bahawa test lebih teliti yang dilakukan di Sarawak oleh Sarawak Disaster Management Committee. Permatang Pau boleh mencelah Sungai Buloh. Gopeng. Sorry, Port Dickson, sorry. Boleh, Gopeng dulu. Ya, Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih Ketua Pembangkang. Memang kalau kita lihat sama ada Ketua Pembangkang setuju bahawa ketetapan accuracy test untuk COVID-19 ini merupakan asas kepada kejayaan untuk kita menangani kemungkinan wabak yang seterusnya. Dan juga capacity test juga merupakan basic ataupun asas kepada kejayaan untuk kita menangani. Sebab kalau kita lihat pandemik ini masih berlangsung di luar, ini bermakna risiko untuk wabak berterusan, ada kluster berterusan di Malaysia ini real dan pasti akan berlaku. Dan kita mesti ada test yang tepat dan jumlah test yang mencukupi supaya kita boleh mengawal sekiranya wabak itu berlaku. Setuju tak? Port Dickson. Terima kasih Gopeng. Gopeng punya lebih kepakaran lah berbanding saya. Jadi saya setuju bahawa pertama menambah kapasiti ujian, kedua memastikan kaedah ujian itu yang terbaik supaya kita tidak dapat mengesan dengan persis atau dengan pasti. Ya. Terima kasih Port Dickson. Di mana? Sungai Buloh minta mencelah. Kalau Sungai Buloh sebagai keutamaan. Terima kasih. Saya nak minta penjelasan sedikit tentang isu ujian itu yang tak baru disentuh oleh Port Dickson, yang saya setuju juga adalah sangat penting. Kita setuju secara menyeluruh seperti yang disebut oleh Port Dickson tadi, prestasi khususnya oleh Kementerian Kesihatan dan khususnya oleh Ketua Pengarahnya, Dato' Noor Hisham, memang membanggakan dan ini telah dipuji daripada beberapa negara di dunia ini juga. Ketua Pengarah telah memastikan melalui sidang akhbar harian bahawa ketelusan dinampak dari segi jumlah kes, jumlah di hospital, kes baru, taburan dia dan beberapa data tentang berlakunya kes. Tapi dari segi ujian, nombor atau jumlah ujian, saya pun setuju. Saya ada kerisauan yang sama yang dibangkitkan oleh Port Dickson sebab angka itu memang jelas sangat rendah kalau dibanding dengan negara-negara seperti Australia dan Kanada. Yang kedua juga isu ketelusan sebab banding dengan ketelusan yang cukup baik tentang kes-kes baru, kes di hospital dan sebagainya, kita kurang lihat data tentang ujian ini. Mana ujian dibuat secara spesifik, berapa ujian setiap minggu ataupun setiap beberapa hari, ini patut didedahkan. Dan saya setuju juga jumlah ujian ini sangat penting untuk mendapat tahu dengan sebenarnya apakah incidence, the actual incidence of COVID di dalam negara. Jadi, setuju Port Dickson kalau satu saya nak cadangkan kerajaan patut lebih telus dengan hal ini. Yang kedua, kita dah belanja beberapa ratus bilion untuk memulihkan ekonomi, tapi kerajaan patut melambur jauh lebih dana dalam hal ini dan memastikan bahawa ujian yang berkesan seperti yang disebut oleh Gopeng
patut dilakukan jauh lebih meluas dan berdasarkan data daripada ujian itu perlu dilaporkan kepada rakyat Malaysia. Minta pandangan Port Dickson. Port Dickson, Terima kasih Sungai Buloh. Saya anggap tekanan tentang ketelusan transparansi itu penting. Kita ucap terima kasih kerana Ketua Pengarah dan juga Menteri yang memberikan pandangan harian tentang faktor keselamatan ini membantu. Tetapi yang kita minta ini ketelusan supaya kita betul-betul tahu ya, jumlahnya dan jenis penyakitnya di mana dan di kluster ada disebutkan, tetapi yang diminta oleh Sungai Buloh ini lebih-lebih teliti. Tapi terkait dengan hal ini juga saya nak sebut tentang kejutan kita tentang keupayaan kesihatan. Port Dickson, boleh saya mencelah? Keupayaan ke program dan prasarana kesihatan kita. Ya. Bukan sahaja terhadap COVID-19. Kerana denggi masih merupakan masalah besar di negara kita. Ya. Kemudian Presiden Persatuan Kanser menyebut umpamanya, pesakit barah menghadapi kelewatan rawatan sehingga 6 bulan. Kalau orang miskin lah. Kalau VIP atau VIP dia terus boleh. Macam saya kata dulu macam sakit jantung, kalau orang itu VIP, sakit dia terus bawa, terus masuk bilik bedah. Lepas ujian lah. Tapi kalau dia itu macam Kia, tunggu 6 bulan, sementara nak tunggu, mati dulu, barulah ada tarikh pembedahan. Hal-hal ini harus kita ambil kesempatan ini melihat tentang keutamaan mengawal, menjaga kepentingan kesihatan yang merentas semua kelompok. Jangan hanya memihak kepada golongan atasan kerana kemudahan itu memang selalu menjurus kepada golongan atas. Ya. Port Dickson, terima kasih. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Ketua Pembangkang. Port Dickson, saya sangat bersetuju dengan pembahasan tadi, tetapi saya cuma nak balik kepada isu yang sebelum ini berkenaan dengan RTK atau Rapid Testing Kit antigen yang digunakan di sempadan dan juga tempat masuk ke negara ini. Kita seperti yang dikatakan, memang tepat ada 6 kes sebenarnya yang datang ke KLIA negatif dengan antigen RTK tetapi positif dengan RT-PCR di Kuching, Sarawak. Tetapi ini membawa satu persoalan, adakah kerajaan haruslah telus dengan informasi yang ada? Sebenarnya berapakah kes false negatif ini dengan izin yang telah masuk ke negara kita dan telah balik ke kawasan mereka masing-masing, ke rumah masing-masing, walaupun kita ada polisi bahawa mereka kena di home quarantine, tetapi false negatif tersebut yang ditunjukkan oleh antigen RTK tersebut mungkin akan memberikan satu, dengan izin, satu false sense of security. Dan disebabkan itu, mereka mungkin tidak mengambil langkah-langkah jaga-jaga yang sepatutnya. Mereka mungkin menjangkiti keluarga mereka keluar ke tempat awam. Jadi kita haruslah bertanya, mungkin kerajaan boleh memberikan soalan dan cara-cara bagaimana mereka menangani isu ini, bagaimana mereka dapat isolate kes-kes ini supaya kita dapat mengelakkan satu gelombang kedua ataupun satu jangkitan yang lain. Apakah pandangan YB Port Dickson? Terima kasih Kuching, ini juga doktor yang punya kepakaran, kefahaman yang lebih baik daripada saya. Cuma saya nak tekan begini. Kalau berlaku false negatif to negatif palsu di KLIA dalam satu kes yang ditekankan yang dikesan di Sarawak, di Kuching kerana menggunakan kaedah yang berbeza. Apakah ujian kita selama ini ada kelemahan besar? Itu umpamanya soalan-soalan yang harus dikemukakan dan penyelesaian jawapan yang lebih telus oleh Kementerian Kesihatan. Tuan Yang Bertuah, saya nak pindah kepada soal yang saya sangat mohon izin, Port Dickson, mohon izin. Berkenan. Terima kasih Yang Berhormat Port Dickson. Seperti mana yang kita sedia maklum di peringkat dunia ini, untuk mengatasi masalah COVID-19, penyelidikan dan pembangunan sedang dilakukan oleh pelbagai pusat-pusat pendidikan sedunia, antaranya di Oxford dan sebagainya. Baru-baru ini kita juga terkejut dengan berita bahawa Presiden Amerika Syarikat cuba untuk memonopoli pendidikan-pendidikan ini dengan tawaran membeli hasil penyelidikan tersebut, dan itu telah dihalang oleh pihak EU. Kita juga sedar bahawa sekiranya terjumpa satu vaksin untuk merawat
COVID-19 nanti, tentunya negara-negara barat yang akan memanfaatkan sepenuhnya terdahulu sebelum ianya sampai ke negara-negara yang non-aligned seperti kita di Malaysia ini. Adakah Yang Berhormat Port Dickson setuju penekanan untuk Malaysia sendiri melakukan penyelidikan dan pembangunan untuk mencari antara lain vaksin untuk memulihkan dan juga vaksin untuk immunity, untuk mencegah daripada COVID ini menular, perlu diberi perhatian oleh kerajaan yang ada sekarang ini dengan peruntukan yang mencukupi. Goping. Terima kasih Jerlun. Boleh, Goping. Apa pandangan Jerlun itu kita beri perhatian kerana COVID-19 ini bukan lagi menjadi masalah di barat atau di negara China tapi jadi juga negara kita. Kita punya kekuatan, saya setuju dengan gesaan Jerlun, kerana berdasar pengalaman kita tentang malaria dulu di bawah Almarhum Dr. Ungku Umar tatkala menjadi pengarah Institute of Medical Research, Pusat Penyelidikan Perubatan. Dia menekankan penyakit yang lebih dikesan di dalam negara kita. Jadi dia beri umpamanya, pertama cacing kerawit, kedua malaria, dan sekarang oleh kerana COVID-19 saya percaya perkara ini juga boleh dilakukan, dan saya faham beberapa institusi kita termasuk universiti memberikan tumpuan selain daripada yang dibuat oleh negara China, Amerika dan di barat. Dan perhatian yang diberikan oleh Yang Berhormat itu penting kerana negara-negara seperti Amerika Syarikat itu terlalu ego dan self-centered sehingga mengatakan research itu patut hanya menjadi milik mereka dulu. Jadi kemanusiaan itu terhakis. Penyakit ini penyakit menyentuh semua manusia. Kalau dalam Islam ni karamah insaniyah itu sudah terhakis parah. Terlihat dalam kes Black Lives Matter, soal penghinaan terhadap kulit hitam, soal penentangan terhadap golongan dalam isu immigration, halangan pada orang asing, dan soal sakit COVID-19. Ya, akhir sekali yang betul soal COVID-19 ini kerana saya nak sentuh soal lain. Terima kasih Ketua Pembangkang dan terima kasih kepada Tuan Speaker. Tadi Ketua Pembangkang telah bangkitkan soal akibat kekangan kepada sistem kesihatan, pesakit, kanser dan sebagainya tidak dapat rawatan dalam masa yang terdekat. Jadi memang dalam BBC Research ada buat kajian berkenaan dengan impak COVID-19 ini. Ini bukan setakat kadar pesakit COVID-19 ataupun kematian akibat COVID-19. Tetapi kelebihan kematian akibat pandemik ini sepanjang pandemik ini. Dan di United Kingdom sebagai contoh, kadar kematian meningkat sebanyak 25% sepanjang masa pandemik tersebut. Bukan akibat COVID-19 tetapi akibat penyakit-penyakit yang lain. Dan di negara lain seperti Indonesia, setiap pesakit yang mati kerana COVID-19 ada kelebihan kematian 8 kali ganda kematian akibat penyakit-penyakit yang lain seperti kanser, seperti sakit jantung dan sebagainya kerana kekangan terhadap sistem penyampaian kesihatan. Jadi apa yang dibangkitkan oleh oleh Port Dickson dan Ketua Pembangkang agak tepat pada waktunya di mana apabila kita ambil kira impak kesihatan COVID-19 bukan setakat impak direct daripada pandemik tersebut tetapi impak indirect oleh kerana kekangan terhadap sistem kesihatan. Sekian. Ini apa yang ditekankan sebelum ini tentang keperluan kita melihat semula. Kalau kita lihat di Kementerian Kesihatan dan kesan daripada jangkitan ini lebih parah kepada golongan pendapatan rendah. Kalau di Amerika lebih ramai yang korban di kalangan kulit hitam dan minoriti. Maknanya sistemik
problem ini mesti ditangani. Ya. Selain daripada kemudahan asas yang boleh diperoleh oleh rakyat. Saya ingin menyentuh tentang soal kemiskinan dan nampaknya dalam ucapan titah Yang di-Pertuan Agong disentuh tentang masalah rakyat, masalah kemiskinan. Kita mula dihebahkan tentang masalah kemiskinan oleh Pendeta Za'ba, Zainal Abidin Ahmad. Pakar bahasa, pemikir Melayu unggul yang sangat prihatin tentang masalah kemiskinan. Walaupun bagi beliau, kupasan kemiskinan itu lebih menyeluruh. Dia sebut orang Melayu masa itu miskin harta benda. Miskin sekali dalam kehidupan mereka sebagai petani yang tidak diberi perhatian dan bantuan dan pertolongan oleh penjajah Inggeris. Tapi kata dia, satu masalah lain juga yang agak terkecuali. Ini saya cukup membanggakan kita kerana keupayaan pemikir Melayu ulung ini menyatakan kemiskinan juga yang kita harus sangat prihatin ialah kemiskinan akal budi. Ya, kemiskinan akhlak kerana kedangkalan agama dan yang menyebabkan kita ini miskin serba-serbi. Pada tahun 1961, Profesor Syed Hussein Ali membuat kajian yang kemudian berkembang dari Bagan Batu Pahat, Kerdau Temeluh dan Kangkung di Kedah. Dia lihat tiga-tiga kawasan dan daerah ini dari sudut kemiskinan dan kesenjangan. Mana tahun 1961 sudah dikupas tentang masalah kesenjangan. Allahyarham Profesor Allahyarham Za'ba memberikan gambaran makro secara menyeluruh. Hussein Ali memberikan studi mikro, menunjukkan cara terperinci tentang social stratification atau susun lapis masyarakat akibat penindasan bintah darat dan juga cengkaman penguasaan tanah orang tengah dan lain-lain dan kekurangan modal. Engku Aziz, Profesor Diraja Engku Aziz pada tahun 1965 menulis rencana kecil tetapi punyai dampak yang menyeluruh di kalangan rakyat. Ya, tentang kemiskinan di Kemaman, The Mersing, dan dia gunakan indeks sarung. Nak tahu miskin tak miskin, tengok berapa sarung dia ada. Sarung itulah solat, sarung itulah tidur, sarung itulah untuk kerja. Dan maksima 2 sarung di Kemaman. Baik. Jadi maknanya kita bicara soal kemiskinan ni dah berlarut-larutan dah. 1971, Allahyarham Tun Abdul Razak mengemukakan satu pandangan dan pertama kali dalam sejarah tanah air kita memberi penekanan yang kuat tentang masalah kemiskinan. Majoriti Melayu, Bumiputra dan juga yang lain sebab dia kata membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Dan kita bahaskan, tetapi masalah kemiskinan ini walaupun banyak diselesaikan, ya, saya tidak mau bagi gambaran seolah-olah tidak ada yang dilakukan. Ya. Kerajaan terdahulu daripada Merdeka, daripada Dasar Ekonomi Baru dan sampailah Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan sekarang semua menyebut. Tapi kenyataannya apa? Masalah ini masih menghantui kita. Dan yang lebih parah ialah kerana melihat kepada pekali Gini koefisien, kesenjangan itu terus. Dulu kita banyak orang bicara tentang Melayu miskin, Cina kaya. Itu dia punya mantra. Sekarang ini, Gini koefisien, kesenjangan antara Melayu maha kaya dengan Melayu miskin lebih melebar. Selain daripada soal perbezaan di antara Melayu, Cina dan India. Jadi itu kita harus juga perhatikan berdasarkan kajian Profesor Fatimah Kari di antara lain. Saya nak sentuh umpamanya, memang kerajaan dan Menteri Ekonomi sekarang mengumumkan tentang kenaikan jumlah, saya setuju. Dan juga pendekatan yang disebut pelbagai dimensi, multidimensional poverty line index. Tetapi kita harus ingat ya, dalam kajian sebelum kita menyentuh hal ini, kita harus terima kenyataan pendekatan kita yang sama tak boleh diteruskan. Baik kerajaan
Barisan Nasional atau Pakatan Harapan, jumlah peruntukan itu besar, Tuan Yang Dipertua. Ya, saya tak nafikan itu. 26 bilion, 28 bilion ringgit satu tahun. Tetapi tidak boleh kita nafikan bahawa ketirisannya juga besar. Ketirisan daripada dan kebocoran, ya, bagi subsidi minyak kepada aparat-aparat politik di bawah, disapu setengah, dijual, dan ini diulang oleh audit negara hampir setiap tahun tanpa tindakan yang jelas. Kita lihat umpamanya laporan nanti sekejap. Laporan Ketua Audit Negara yang baru diterbitkan semalam, yang disampaikan kepada kita semalam. Ya. Dan kebetulan Menteri Perumahan pun ada. Ya. Kerajaan Persekutuan aktiviti kementerian yang dikaji di antara lain ialah program perumahan rakyat berkonsepkan rent to own. Ini projek bagi rakyat paling miskin ini pun masih ada masalah. Saya tak tahu kebocoran, saya tak tahu perompakan, saya tak tahu apa, tapi pokoknya Ketua Audit Negara menegur dengan keras, ya, bahawa berdasarkan skop pengauditan PPR, program rakyat miskin pun masih tidak dilaksanakan dengan cekap. Ya, bukan masalah peruntukan, bukan masalah dasar, tapi masalah di bawah. Ya. Kelemahan termasuk pemilihan kontraktor. Seperti biasalah. Kita bagi kontraktor terpilih. Jadi akhirnya pelantikan kontraktor, penyiap dan pentadbiran kontrak tidak teratur. Ini saya fikir satu masalah besar kita. Semua bicara soal kemiskinan. Bila tentu soal rakyat yang miskin, semua bergegar bercakap. Tetapi bila buat bina rumah rakyat termiskin pun ada kecurangan. Belum lagi soal bantuan makanan, ikan, makanan yang RM100 dapat habuan RM60 kerana kos itu, kos ini. Ahli yang berhormat, Tuan Yang Dipertua, hal ini mesti dihentikan. Ini soal kita bertanggungjawab kerana kita bicara soal hidup rakyat yang susah. Dan COVID-19 ini hanya exacerbate, menambah rumit permasalahan ini. Ya. Boleh mencelah. Untuk rumah-rumah tadi saya sebut, habiskan. Pontian boleh. Kualiti kerja kurang memuaskan. Penyelenggaraan tidak dilakukan. Sebab apa? Sebab projek-projek ini susah nak mendatangkan wang banyak. Jadi, oleh demikian, kalau pengalaman saya dulu, Bu Endang bangun rumah-rumah kos rendah, Wangsa Maju, Gombak, Ampang, dan di Kerinci. Pertama nak dapat kelulusan paling susah. Dah lulus, paling rumit. Terpaksa kita handle personally untuk pastikan dia dilaksanakan. Yang Mohd Menteri Ekonomi tahu, masa itu dia di Kementerian Keuangan. Ya, bukan mudah, kerana orang tahu. Ini projek kalau dapat habuan pun paling kecil. Jadi sebab itu saya anggap contoh ini ada 10 contoh, tapi saya ingat memadai kita buat satu. Boleh, sila Titi Wangsa. Okay. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Tuan Speaker. Adakah Yang Berhormat Port Dickson setuju bahawa hari ini kita perlu ubah pandangan kita terhadap kemiskinan? Sebab biasanya bila disebut Melayu miskin itu biasanya disebut Melayu di luar bandar. Tetapi isu di kawasan bandar, kemiskinan bandar sekarang adalah satu isu yang serius. Ada laporan UNICEF yang menyebut tentang isu malnutrisi di PPR, di Petaling Jaya, di Kuala Lumpur, di Putrajaya. Kita ada banyak ya, insiden-insiden ini. Jadi adakah ada kelemahan di peringkat dasar selama ini yang tidak melihat secara serius kemiskinan bandar dan hanya menggolong dan lebih tertumpu terhadap masyarakat luar bandar? Bukan kita nafikan, tetapi kadang-kadang tertinggal masyarakat miskin bandar ini. Dan kedua, Port Dickson, saya juga nak dapat pandangan Port Dickson kerana ia melibatkan Port Dickson, di mana isu program PPR ini sebenarnya diumumkan oleh Port Dickson dalam ucapan belanjawan 1995.
Tapi bila saya pergi ke laman web kerajaan di KPKT, dia padamkan sejarah tersebut dan mengatakan ia diperkenalkan pada tahun 1998. Bila Luan? Ya, Pak Dixon. Kalau boleh, Ponten. Terima kasih, Pak Dixon. Untuk kita keluar daripada putaran ganas kemiskinan ini, mungkin ada dua kaedah. Satu ialah pemberian bantuan-bantuan, sama ada pada rumah ataupun bantuan one-off dan sebagainya. Tapi ada satu lagi kaedah yang lebih mujarab untuk membasmi kemiskinan, iaitu melalui anak-anak orang yang miskin ini diberikan pendidikan tinggi, kemahiran tinggi, maka ia boleh menjadikan apa yang dipanggil sebagai vertical mobility, pergerakan menegak, membolehkan pembasmian kemiskinan itu dilaksanakan dalam satu generasi. Sebagai contoh dalam dewan ini, Pak Dixon pun tahu ramai kita di sini adalah anak-anak orang miskin. Dan kita tak perlu menyebut satu persatu, memang ramai. Kita berjaya di sini kerana pendidikan. Dan apa pandangan yang berhormat Pak Dixon supaya kita perkasakan sungguh-sungguh dalam hal pendidikan keluarga-keluarga yang miskin ini. Terima kasih. Dixon, saya minta celahan sekali dengan sahabat-sahabat saya dari Pontian dan juga Setiawangsa. Saya tertarik poin Pak Dixon dalam topik kemiskinan. Sahabat saya dari Paya Besar sekarang Timbalan Menteri Kewangan, ya, secara spesifik saya nak tujukan bahawa data penerima orang miskin ni kan yang kita bagi BRIM dan BSS itu jumlahnya 10 juta. Saya berpeluang untuk menganalisa data itu. Penemuannya sangat memeranjatkan. Antaranya yang memiliki kenderaan mewah BMW yang umur kurang 10 tahun. Itu jumlahnya 1,000 orang lebih. Dan mereka terima bantuan BRIM ni tunai daripada mula. Okay. Cuma yang terkini, setelah saya maklumkan kepada Menteri Kewangan yang lepas, dia keluarkan. Okay. Ada penerima BRIM yang mempunyai 50 motorkar. Yang memiliki 40 motorkar. Orang Kuantan. Yang 50 tu orang Sarawak. Ada yang 39 motorkar. Orang Kelantan. Ada nama dalam tu. Dan kita tahu namanya, alamatnya, nombor kad pengenalannya. Semua lengkap. Ini data. Saya fikir, Pak Dixon, dari segi polisi dan niat untuk membantu orang miskin tu, tak ada khilaf di kalangan kita. Kesungguhan dan komitmen itu. Dari sudut pelaksanaannya itu, ketimpangan dan cacatnya ketara. Saya perhatikan, saya sempat menghadiri taklimat Dr. Amjad asal Palestin yang attach dengan kerajaan dalam satu kajian bersama Dr. Jomo yang diminta buat oleh EPF. Saya hadir waktu taklimatnya kepada bekas Timbalan Perdana Menteri. Antara yang memeranjatkan ya, terhadap segmen bantuan BRIM. Di mana yang disebut kebocoran dimaksud oleh Pak Dixon tadi? Dia berlaku di sini. Dia kata di Lembah Kelang, data yang mereka temui, 7 daripada 10 isi rumah yang layak terima BRIM tercicir. Tak masuk. Jadi kalau kita bentangkan angkanya nampak begitu baik. Tapi tak sampai. Dan inilah akhirnya yang lebih membimbangkan apabila baru ini sahabat saya dari Jeli mengumumkan poverty line income yang baru. Ini bukan soal kain sarung, tapi ini soal garis kemiskinan. Saya fikir dengan angka itu sekarang, hampir separuh daripada kaki tangan awam kita masuk kategori miskin. Ya. Dan apakah komen Pak Dixon dalam perkara ini? Pak Dixon boleh saya... Pertama, Setiawangsa. Setiawangsa masalah. Ya. Setiawangsa, maaf. Kemiskinan bandar. Kalau kita tengok kajian multidimensional poverty line income ni, dia transparent, maknanya tidak menjurus kepada rural, urban, wilayah. Dan ini juga berkaitan dengan beberapa kajian yang dibuat, seperti mana yang dilakukan di Indonesia itu, kajian kemiskinan itu untuk setiap provinsi. Urban, rural, kota, desa, kota, desa. So lihat, saya kurang suka istilah luar bandar. Saya ini pengikut Engku Aziz. Luar bandar ini always urban bias. Dia kata mengapa kita tak kata
luar desa kota itu. Di kota, desa. Bandar, desa. Atau kawasan pedalaman. Jadi bukan bandar, luar bandar. Jadi kalau dilihat di sini, miskin bandar, kajian UNICEF, saya ingat kita bahaskan di parlimen dulu, dan ada menteri berkenaan, kemudian dia hanya mengenepikan. Tidak ada asas, kata dia. Padahal kajian itu kajian yang agak teliti, yang mengejutkan tentang kedudukan kemiskinan bandar dari sudut kesihatan dan dari sudut perumahan dan pendidikan, yang sangat membimbangkan. Pontian menyebut tentang soal pendidikan, saya setuju. Di antara kekuatan dasar ekonomi baru, walaupun banyak kelemahannya kerana lebih banyak menjaga golongan elit di atas, tetapi kekuatan kejayaan besarnya ialah mobiliti sosial, vertikal, akibat dari peluang pendidikan. Sekolah menengah sains, maktab rendah sains mara, kemudahan itu yang memberikan peluang kepada anak-anak muda yang kurang berpendidikan, yang kurang keluarga yang dari pendapatan rendah dapat menjadi golongan profesional dan memperbaiki kedudukan hidup mereka. Saya akui saya bukan dari kategori anak orang miskin. Ayah saya ahli parlimen UMNO. Untuk maklumat Setiausaha Agung UMNO. Pak Dixon, boleh saya dapat boleh saya mencelah? Bulim Bandar Baru memberikan suatu pandangan yang sangat penting. Sebab apa yang beliau berikan contoh ialah contoh kebocoran. Kalau tanya saya, Menteri Ekonomi harus bagi perhatian, yang di Kelantan yang ada 39 motorkar yang ambil BRIM tu, minta dia bayar balik. Haram wang itu. Atau yang di Selangor, di mana-mana tak kira lah. Yang di Sarawak yang ada 50 motorkar, ambil wang BRIM selama bertahun. Ya, minta balik wang itu, kerana wang itu bukan wang dia. Memang salah teknikal, salah pegawai ya, untuk menyalurkan, tetapi mana boleh. Yang ada BMW, mana munasabah kita teruskan sistem begini. Dan apa yang lebih membimbangkan apabila di Lembah Kelang, memang kajian itu menunjukkan ramai yang tercicir, yang tidak dapat bantuan. Sebelum beruas, saya nak menyebut tentang kajian Profesor Fatimah Kari Universiti Melaya. Ini penting untuk perhatian Menteri Ekonomi. Menteri Ekonomi sekarang ni teliti sedikitlah. Fatimah Kari mengkaji tentang pesara KWSP. Dia ambil pesara KWSP, dia kaji. Tuan Yang Dipertua, hasil mengejutkan. Dari pesara KWSP, banyak pegawai kerajaan ni, banyak ni, majoriti, 84% masuk kategori miskin. Ya. Maknanya, majoriti pegawai kerajaan yang bayar KWSP, 84% masuk kategori miskin. Lebih parah, wanita. Ya, di kalangan wanita. Ini maknanya program kita, sebab itu saya kata, kalau kita kenal pasti ini, maka kita boleh jurus lebih teliti lagi. Kemudian, memang majoriti Melayu. Tetapi yang lebih miskin, kalau ikut kohort kaum etnik India, pesara KWSP di kalangan etnik India jauh lebih miskin diikuti oleh Melayu. Dan dalam kajian ini, seperti mana yang disebut Multidimensional Poverty Measure, among Malaysian Employee Provident Fund retirees oleh Said Sulaimani, Nagin Varevi dan Fatimah Kari, menyebut di antara lain beberapa pendekatan yang saya ingat berbeza daripada kajian yang biasa kerana lebih mikro dan melihat pada angka dan data yang lebih teliti, termasuk saya katakan masalah wanita, masalah makanan, perumahan, pendidikan, kesihatan. Ini disebut multidimensional. Ukuran untuk makanan jauh lebih mudah, tetapi seperti mana yang pernah disebut saya ingat oleh Pasir Mas semalam, dia mesti berbeza. Bandar, desa, wilayah, kita akui. Maknanya kajian kita harus lebih menyeluruh
sekarang. Kalau tidak, ia tidak lebih daripada retorik bagi orang dengar, orang tepuk tangan, dapat beri sikit, dia happy. Kemudian yang bocor banyak, dia tak tahu atau dia tak ambil tahu. Kemudian dapat bantuan sedikit, semua seronok. Yang bocor, yang sapu, dia tak ambil tahu. Jadi kita nak pastikan dalam new normal ini supaya kebocoran ini dapat dihentikan. Dan wang itu khusus kepada sasarnya. Berwas. Terima kasih Pak Dickson. Saya nak dapat pandangan Pak Dickson. Pada hemat saya adalah perlu diperbaiki persepsi dalam negara kita ini bahawa sesetengah bangsa itu jauh lebih kaya dari yang lain. Saya sebagai satu contoh ada dikatakan orang Cina sangat kaya, orang Melayu miskin ataupun India miskin. Sebenarnya kemiskinan ini melibatkan semua bangsa. Terutamanya bagi saya apabila dikatakan orang Cina kaya ini, kalau kita lihat generasi yang lepas, saya nampak semua ramai orang-orang Cina adalah kuli. Mereka begitu miskin papa kedana. Hingga kan ramai daripada mereka terdesak tak cukup makan. Anak-anak mereka terpaksa diberikan kepada orang lain untuk dianak-angkatkan. Dalam di kalangan orang-orang Melayu saya rasa ramai yang di mana emak mereka adalah orang Cina yang telah diberikan untuk dianak-angkatkan. Kita tahu sebagai manusia kita tidak akan berikan anak kita kepada orang lain melainkan terdesak. Jadi maksud saya ni adalah satu persepsi yang tak betul. Mengatakan orang Cina itu kaya. Saya tahu masa kecil kita nak beli roti pun bapa kata nak jimat. Tak boleh beli roti luar. Jimat masak bubur sendiri. Jadi adalah baik kalau kita melihat semua bangsa ini bukan atas kaya atau tidak mengikut warna kulit mereka, tapi status ekonomi mereka. Supaya ada satu persefahaman dan keharmonian antara semua kaum. Bagi orang-orang Cina, orang Melayu lah terkaya di Malaysia. Kerana land bank, tanah-tanah mereka begitu banyak. Jadi adalah bagi saya lebih positif ataupun menggalakkan kalau kerajaan boleh menggalakkan orang-orang Melayu mendapat pendapatan lebih daripada tanah-tanah mereka, dan orang-orang Cina pun tak payahlah kita kata cemburu orang Melayu banyak tanah. Setiap bangsa ini mesti melalui cara sendiri mewujudkan kekayaan. Bagi saya negara Cina adalah satu contoh yang terbaik, di mana di bawah sistem komunis yang lama semua orang miskin, tak ada wang untuk diagih-agihkan antara rakyat negara Cina. Dan 40 tahun ini mereka menjana kekayaan untuk setiap rakyat dan semua rakyat menjadi kaya. Jadi itulah harapan saya, polisi kerajaan juga mestilah menggunakan cara menjana kekayaan, bukan melaga-lagakan antara bangsa-bangsa di Malaysia. Setujukah Pak Dickson? Terima kasih Berwas. Yang berhormat, bila saya sebut incidence of poverty dan deprivation of home ownership, transportation, income, education, ya. Melayu teruk. Tetapi quote di sini, ya. Di kalangan China dan India pun significantly high among retirees. Jadi kalau orang dia cakap ini dari segi umum, orang Melayu nak dengar begitu, dia kata yang Melayu miskin, Cina kaya. Ini sebenarnya dangkal atau jahil. Sebab memang ada ramai Cina kaya, tapi saya tahu pengalaman saya di Perkhidmatan PAUH dulu dan sekarang di Port Dickson, ada juga Cina miskin. Ya. Jumlah Melayu besar. Tetapi bila kita sebut kemiskinan Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan miskin. Jadi harus ada usaha menangani masalah tersebut. Kalau kajian yang saya sebut tadi tentang deprivation ini, dia memang jelas dia jumlah tinggi rendah. Dia tak kata hanya satu kaum.
paling tinggi orang Melayu. Tetapi kalau di kalangan paling miskin dalam kategori pesara, orang India. Jumlah Cina itu significant. Jadi oleh demikian, pendekatan kita harus pendekatan telus bagi semua rakyat di negara kita. Yang berhormat Paul Dickson, selain akhir seperti saya nak pindah ke hal lain. Ya. Silakan. Yang berhormat, antara perkara untuk kemiskinan antara kaum, nampaknya masih ada persepsi mengikut stereotip kolonial bahawa kaum Melayu ialah melas, Cina ialah tamak dan sebagainya. Setuju atau tidak Yang Berhormat Paul Dickson, masa sudah sampai bahawa kita keluarkan daripada persepsi ini seperti yang dikatakan oleh Syed Hussein Alatas dalam buku beliau, The Myth of the Lazy Natives. Di dalam era baru ini, kita hendak keluarkan dan ubah minda kita tentang colonial stereotypes. Setuju atau tidak? Selayang. Buku Hussein Alatas itu memang teks kita dulu, Myth of the Lazy Native, mitos pribumi malas. Dia menyanggah sebenarnya konsep kolonial. Penjajah ini punyai mantra yang tetap bahawa semua indigenous tribes ini malas. Dijawab oleh Jose Rizal, pejuang Filipina, dia katanya, the indolence of the Filipinos. Menjawab prasangka oleh penjajah Spanyol. Dan masalah kita di sini ialah pandangan ini menjangkiti rakyat Malaysia. Mana ada Melayu, cendekiawan Melayu, profesional Melayu juga memberikan andaian yang sama. Teori malas, tidak mau bekerja, tanpa menekankan apa yang umpamanya John Rawls, Amartya Sen menyebut bahawa justice is fairness. Beri kemudahan dulu, beri ruang kepada mereka, beri kesempatan kepada mereka. Dia tak kerja, buang mereka. Tetapi belum kita beri kemudahan kepada dia, sekolah pun robek, kemudahan tak diberikan, kemudian kita berikan leteran tentang sikap mereka. Jadi benar yang disebut oleh Selayang, saya nak sebutkan di sini, kita harus lebih matang, lebih bertanggungjawab. Saya sebagai seorang Muslim, suka untuk menerima faham perkauman sempit. Saya suka. Ya. Saya besar di kampung Melayu, saya belajar di Kolej Melayu, Kuala Kangsar. Saya mula aktif dalam Persekutuan Bahasa Melayu, Universiti Melaya, yang cukup garang pada masa itu. Saya aktif dalam Pelajar Islam dan Angkatan Belia Islam. Dan saya tidak dapat menerima pandangan sempit perkauman dalam menangani masalah-masalah ini, kerana bagi saya kekuatan Islam itu pertama, ia menekankan keadilan dan kemanusiaan. Tidak ada penekanan Islam itu mesti innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu penekanan tentang keadilan dan ihsan, humanity itu sangat penting. Terima kasih, masih hidup. Baik, saya nak tentang bangkitkan isu yang lain sebelum akhir, kerana ini menyentuh juga tentang bila kita bercakap soal perkauman. Ya. Ada orang kata oleh itu kita jadi less a Malay. No, saya adalah di antara daripada dulu soal bahasa Melayu mesti ditingkatkan. Penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi jangan ditolak ansur. Kadang-kadang dalam jabatan kerajaan surat menyurat dalam bahasa Inggeris. Ini tidak boleh diizinkan. Ya. Maknanya dan salahnya salah kita kerajaan. Ya. Jadi oleh yang demikian soal Melayu yang isu Melayu, bahasa, Islam, kedaulatan raja-raja Melayu, hak semua Melayu yang termaktub dalam perlembagaan tidak harus dipertikai. Tetapi ia tidak boleh diberikan sebagai sijil untuk menolak hak dan kebebasan orang lain. Ini prinsip yang telah kita sepakati. Ya. Soal kaum, walaupun disinggung di sini kadang-kadang kita main-main. Saya pun ada juga kadang-kadang gurau.
Kalau orang tu hitam sikit, saya maksud sendagurawan. Tapi bila saya mula belajar Islam, saya percaya rakan-rakan saya pun tahu, bahawa ini disanggah. Ada kes pengalaman Rasulullah SAW dengan tak kala Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu seorang sahabat, seorang pejuang, seorang rakyat, seorang yang sangat prihatin terhadap orang miskin. Tapi dia pernah panggil Bilal, Sayyidina Bilal, yang kulit hitam, bibir tebal, dari Habasyah, dulu hamba abdi. Dia panggil Yabna Sauda, hai anak orang perempuan kulit hitam. Yabna Sauda, wahai anak orang gelap, orang hitam. Ada yang mengatakan dia bukan maksud menghina, dia cuma bagi tahulah kulit hitam. Tetapi apa jawapan Rasulullah SAW? Itu jawapan sangat tegas. Sehingga saya ada pengalaman pribadi saya. Saya panggil anak saudara saya seorang Pak Hitam. Saya lepas itu tak berani lagi dah. Walaupun sendagurawan. Apatah lagi kalau maksud menghina. Rasulullah menegur, innaka umuruun fika jahiliyah ikhwanukum khawlukum. Maknanya menyinggung orang dari segi warna kulit, kaum ini dan budaya ini sebenarnya menepati characteristics of a jahiliyah society. Ini dalam hadis. Saya tak mau singgung, bukan maksud saya, minta maaf. Saya tidak mau singgung dari segi pribadi sini yang dipertua. Saya nak beritahu tanggungjawab saya, pengajaran yang saya perolehi. Bila di sekolah kita selalu gurau. Saya di sekolah sebelum ke Malay College tu sekolah Stowell School, High School, Cina, India, memang kita panggil macam-macam. Saya kadang-kadang tak faham makna dia apa. Pandai-kuti, kita tak tahu makna dia. Tapi kenyataan itu perkataan-perkataan menghina. Dan saya kena minta maaf. Kena ingat. Ya? Maknanya sungguh kata Rasulullah kepada Abu Dzar, seorang yang sangat mulia, pribadi yang sangat baik dan pejuang yang jaga, sangat prihatin, menegur khalifah-khalifah. Kerana kalau ada rumah besar, jubah hebat, semua dia tu sangat, tapi ditegur, dalam dirimu masih ada sifat dan perangai jahiliah. Kerana menyebut tentang orang dari segi keturunannya, warna kulitnya. Apa rumusan? Ikhwanukum khawlukum. Saudara kamu itu, saudara itu, Bilal itu, saudara kamu, adik-beradik kamu juga. Ya, Bilal, hamba, abdi, yang miskin, yang bibir tebal, kulit hitam, berakhir sebagai gubernur Madinah. Itu pengajaran kita. Jangan sentuh sama sekali. Jadi saya tahu perdebatan ini kerana Agung juga sebut tentang kedudukan Islam, jadi saya bawa tentang isu ini, jangan terkata tak relevan pula. Kita nak sentuh juga tentang satu warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib yang sangat popular. Saya ingat lagi Pontian, masa mula-mula saya dilantik menjadi Timbalan Menteri, Jabatan Perdana Menteri. Itu di antara tugas yang pertama saya buat dengan kelulusan Perdana Menteri pada masa itu, Tun Mahathir, iaitu mengedarkan warkah Sayyidina Ali bin Abi Talib, Gubernur Amirul Mukminin masa itu, Khalifah, kepada Malik bin Al-Harith Al-Ashtar, Gubernur Mesir. Dan ini dia cakap soal, bukan saja soal keyakinan, akidah atau hukum, dia cakap soal etika dalam pemerintahan dan kerajaan. Jangan golongan elit, golongan khusus, juga penguasa, menuntut atau memberatkan ketua mereka untuk menjamin kesenangan hidup mereka. Maknanya politik ini percaturan di kalangan penguasa elit untuk mengagih habuan di antara mereka. Tetapi tidak membantu orang lain yang menghadapi kesukaran.
Mereka tidak ada kecenderungan untuk menegakkan keadilan. Kalau dalam konteks sekarang, keadilan itu milik penguasa, sang penguasa. Siapa yang berkuasa, dia hentam golongan yang lawan. Jadi ada personal vendetta. Saya tak mau pertahankan sesiapa. Ya. Sebab itu kalau kita nak kaji, nak ambil tindakan, jangan kerana permusuhan politik, jangan kerana kita mendera orang yang tidak menyokong kita. Ini pengajaran kepada semua. Baik. Tapi perumusan daripada warkah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ialah mengingatkan kita supaya jaga rakyat, jangan dengki terhadap rakyat atau khianat terhadap rakyat. Berlengah dari apa yang kau tidak nampak. Jangan pula cepat menerima hasutan dari penghasut, kerana penghasut itu adalah pengkhianat walaupun ia nampak seperti orang baik. Saya bagi matannya tafsir sendiri-sendiri. Saudara, dalam etika pentadbiran ini, ya, kita ingat, ada orang kata, oh kalau gitu Anwar sebagai Ketua Pembangkang dia nak sentuh sebelah sana. Tidak. Saya juga menyentuh pihak kami untuk mengingatkan. Kerana kami juga pernah merasa apa itu kuasa. Dan kuasa itu amanah dan akan bertanggungjawabkan. Ya. Kerana Rasulullah SAW dalam hal ini menyebut, ya, ada kaum sebelum kamu, bila orang besar, bangsawan masa itu, VIP, mencuri atau merompak, mereka dibebaskan. Kalau rakyat marahin yang di bawah, yang lemah, yang miskin, mencuri, hukum terus ke atas mereka. Innama ahlakal ladzi qablakum annahum kanu idza saraqa fihumus syarif taraku wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihil hadd. Maknanya, Ustaz ramai ni, minta maaf baca. Saya mengaji surah orang putih. Binasa kau. Tuan Yang Bertuah. Binasa sebelum kamu ada pemerintah, ada kerajaan. Binasa. Kerana apa? Bila golongan bangsawan, golongan elit, kaya raya yang senang, jawatan tinggi, merompak, mencuri, mereka dengan mudah dibebaskan. Dan tapi kalau rakyat yang susah, yang miskin, mereka itu cepat dihukum. Ya, mudah-mudahan jadi pengajaran, peringatan kepada kita semua tanpa kecuali. Dan saya sikit boleh. Saya masih hormat Ketua Pembangkang. Saya amat tertarik dengan warkah Ali bin Abi Talib tadi. Cuma saya juga kalau boleh ingin bersama-sama membantu Dewan ini untuk mengingatkan kembali pantun Allahyarham Tok Guni Aziz. Satu ketika dulu, ikan belanak ditutup saji, saji dianyam oleh Pak Mahat. Orang khianat jangan dipuji, makin dipuji makinlah jahat. Ini peringatan cukup besar untuk Siapakah pengkhianat itu? Allahyarham Tuan Guru ini Aziz, tokoh walaupun tidak sama parti dengan saya, tapi di antara tokoh politik dan alim yang saya sangat hormati dan sanjung. Tetapi yang tentang warkah ini, saya ingat kalau dengan izin Tuan Yang Bertuah, saya dah dapatkan naskahnya dalam terjemahan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris yang baik. Dan nak beri kepada Parlimen, supaya Parlimen boleh edar kepada ahli Parlimen. Dan ini sebenarnya merentas kepentingan parti sejak ada peringatan kepada kita bahawa ahli Parlimen ini mesti bergerak, berbicara atas prinsip etika yang sangat kuat. Bahawa mereka ini mewakili golongan yang daif dan susah, yang suara mereka jarang kedengaran. Dan kalau kita tidak waspada, kita hanya akan menjadi kelompok yang dianggap bangsawan, kelompok elit yang berlegad kekayaan di kalangan kita. Sistem apapun, selagi tidak ada systemic shift atau paradigm shift,
kesan dia adalah penerusan satu sistem yang tidak akan memberi pembelaan kepada rakyat terbanyak, terutama golongan miskin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.